Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini bersama saya Firdaus bin Selamat di dalam channel Firdaus Selamat. Okey, hari ini aku nak berbicara sedikit tentang sesuatu yang di luar tajuk kebiasaan lah, iaitu berkenaan dengan vaksin vaksin COVID-19. Okey, jadi pada hari ini kerajaan melalui Kementerian Sains dan Teknologi serta Inovasi telah mengumumkan bahawa terdapat 5 kaedah untuk rakyat memohon bagi mendapatkan vaksin. Okey. Perkongsian video ni adalah untuk golongan ataupun untuk individu, untuk masyarakat yang boleh menerima vaksin. Kalau ada yang golongan anti vaksin, saya minta maaf, saya berbeza pendapat dengan anda. Jadi kalau anda hendak menonton, silakan, tetapi jika anda tidak berminat, tak apa, saya pun tak ada masalah lah. Okey, saya tak mau ada sebarang kecaman, saya tak mau ada sebarang isu atau pandangan negatif. Okey, saya tidak menolak vaksin. Okey. Jadi kerajaan telah umumkan yang rakyat boleh memohon untuk mendapatkan vaksinasi. Okey, dan vaksin ini akan bermula sekarang dah dalam fasa percubaan. Dah ada beberapa sukarela yang telah mengambil vaksin, dan pada bulan Mac nanti, awal bulan Mac nanti, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi orang pertama yang menerima cucukan vaksin, dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham akan menjadi orang kedua yang menerima vaksin. Okey. Jadi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menjelaskan yang terdapat 5 kaedah untuk kita memohon bagi mendapatkan vaksinasi jika berminat. Okey. Yang pertama, kita boleh memohon melalui aplikasi MySejahtera. Bagi individu rakyat Malaysia yang mempunyai aplikasi MySejahtera, insya-Allah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan mengemaskini aplikasi MySejahtera bagi membolehkan kita untuk memohon mendapatkan vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dinyatakan juga di sini kita juga boleh memohon vaksinasi ini dengan mengakses laman sesawang ataupun dalam bahasa orang putihnya website laman sesawang Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Okey, laman sesawang ni, website ni akan dilancarkan pada minggu hadapan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi bagi yang tidak ada MySejahtera ataupun tidak mahu memohon menggunakan MySejahtera, boleh juga memohon menggunakan laman web Jawatankuasa vaksin ini yang akan diisytiharkan pada minggu hadapan. Okey. Yang ketiga, kita juga boleh memohon untuk mendapatkan vaksin ini melalui pendaftaran secara talian hotline. Okey, kerajaan akan membuka talian hotline bagi rakyat yang berminat untuk mendapatkan vaccination. So nanti kita boleh telefon hotline dan mendaftar untuk memohon vaksinasi. Rakyat juga yang keempat boleh pergi kepada klinik kesihatan dan membuat pendaftaran permohonan secara manual, iaitu isi borang lah. Okey. Jadi kaedah yang keempat ni mungkin kalau boleh kita elakkan lah daripada menggunakan kaedah keempat, sebab terlalu banyak kaedah yang ada melalui talian telefon, melalui MySejahtera, melalui laman sesawang, website. Jadi kita hanya tinggalkan kaedah keempat ni kepada individu atau rakyat yang betul-betul orang kata tak ada akses terhadap internet, mungkin tidak ada pengetahuan yang cukup berkenaan dengan macam mana nak menggunakan teknologi-teknologi yang sedemikian. Jadi kita biarkan mereka ini untuk pergi menggunakan kemudahan pendaftaran secara manual di klinik kesihatan. Okey. Dan yang kelima, jika berada di kawasan pendalaman, kita akan bekerjasama dengan kerajaan negeri. Yang ini adalah salah satu yang
di luar kita punya bidang kuasa. Bagi yang berada di kawasan pedalaman, contohnya yang duduk di di belah Sarawak, Sabah dan juga macam perkampungan orang asli di Perak, Pahang dan sebagainya. Jadi ini adalah kerajaan negeri akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk mengusahakan satu kaedah bagi menyampaikan vaksin cucuk dalam badan kepada penduduk-penduduk di kawasan pendalaman. Okey, jadi vaccination, okey. Permohonan secara terbuka, kerajaan mengaku kerajaan akan mendahulukan frontliners seperti doktor, jururawat, pasukan polis, pasukan askar dan sebagainya sebelum pergi kepada rakyat biasa. Okey, yang mana frontliners ni adalah sebanyak kira-kira anggaran 500,000. Okey, dan juga kerajaan menyiasatkan sebanyak 80% daripada populasi negara ini akan diberikan vaksinasi secara percuma. Okey. Okey, fasa dia ada beberapa fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan yang terakhir adalah fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ini dia akan tamat pada bulan Februari tahun 2022. Itu bulan Februari tahun depan lah, lebih kurang setahun. Jadi sudah tentulah seperti yang kita tahu, vaksin ni ada dibuat daripada pelbagai syarikat dan kita mengambil vaksinasi daripada Pfizer. Okey, jadi ada beberapa negara juga, banyak negara yang mengambil vaksin daripada Pfizer. Jadi sudah tentu supply kadar penawaran itu agak terhad lah. Jadi sebab tu kerajaan membuatkan program vaksinasi ini stages, berperingkat. Jadi akan ada yang terima bermula pada bulan 3, kemudian peringkat yang keduanya, dan peringkat terakhir, peringkat ketiga adalah pada bulan Februari tahun 2022. Okey, jadi kalau kata bagi yang berminat, boleh menggunakan keempat-empat kaedah ni, kecuali yang kelima tadi adalah khusus untuk kawasan pedalaman melalui kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, secara ringkasnya pula, apa itu vaksin? Okey, vaksin ni kalau kata pada saya lah, kalau kata bahasa yang mudah untuk saya bagi tahu adalah vaksin ni dia adalah virus, tapi virus ni yang dah dilemahkan. Virus ni dia masih orang kata masih hidup lah. Dia pasif, dia tidak boleh berbuat apa-apa, dia dah lemah, dia dah tidak berupaya, dia tidak boleh membuat apa-apa lah. Jadi ianya dicucuk ke dalam badan. Bila dicucuk ke dalam badan, antibody kita akan generate sistem pertahanan tu untuk mengenal pasti virus baru yang masuk ni. Jadi bila dia kenal pasti dan antibody kita dah digenerate dengan immune system dan sebagainya ni, jadi dengan harapan bila kita berhadapan dengan virus COVID-19 yang mungkin ada pada individu lain dan sebagainya, jadi bila virus tu sampai kepada kita, masuk ke dalam badan kita dan sebagainya, badan kita dah bersedia untuk melawan. Jadi kalau kata mungkin saya tak boleh nak ulas dengan lebih lanjut sebab ni bukan dalam bidang saya, tapi mungkin ibarat macam kalau kita kena virus tu mungkin ibarat macam sesama, macam demam, macam tu sajalah, disebabkan badan kita ni sudah bersedia. Tetapi sudah tentu dia juga ada masa untuk permulaan ni. Kita tengok banyak juga isu dalam alergi lah. Jadi terpulang kepada masing-masing, hak masing-masing untuk sama ada nak ataupun tidak. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh digalakkan untuk ambil. Bukan apa, kita tak nak kita menjadi pembawa dan memudaratkan orang lain, terutamanya orang tua, warga emas dan juga kanak-kanak. Okey, jadi setakat ini saja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kalau ada perkongsian baru aku akan maklumkan pada masa hadapan. Jadi jangan lupa kita tunggu sehingga minggu depan, iaitu laman web akan resmikan oleh Perdana Menteri. Waktu tu kita tengok juga nanti bila Mas Sejahtera pun dia akan bagi tahu kita juga bila kita dah boleh mula start apply. Okey, jadi kita semak
kesemua benda ni daripada semasa ke semasa, dan insyaAllah jika ada perkembangan terbaru aku akan kongsikan berkenaan dengan program vaksinasi ini. Okey, terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi insyaAllah di lain kali. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.